Pertama sekali, apa itu maksud rasuah? Rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima sesuatu seperti wang, hadiah, jawatan atau layanan istimewa dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang yang mempunyai kuasa ataupun tanggungjawab. Namun begitu, kenapa rasuah ini tetap dilakukan? Rasuah ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, menutup kesalahan atau memenangi sesuatu secara tidak adil. Berdasarkan catatan tersebut, kita dapat melihat bahawa tiada agama yang menghalalkan, menggalakkan atau tidak membantas rasuah. Dalam semua agama besar di dunia seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Taoisme dan lain-lain, rasuah dianggap sebagai perbuatan salah. Kerana perbuatan ini melibatkan penipuan, pengkhianatan amanah dan penyalahgunaan kuasa. Agama melihat rasuah sebagai tindakan yang merosakkan keseimbangan moral, menghilangkan nilai masyarakat dan menindas golongan yang lemah. Oleh itu, memahami pandangan agama mengenai rasuah membantu masyarakat melihat isu ini bukan sekadar masalah undang-undang, tetapi sebagai ujian moral yang menentukan kemuliaan insan dan keseimbangan sosial. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Emilia Aida dan nama matrik saya adalah BI 25110177. Saya akan membentangkan isi saya iaitu isu rasuah dalam perspektif Islam. Okey, bagi pengenalan, yang pertama, rasuah ini dianggap sebagai risuah ialah perbuatan yang sangat keji dalam Islam. Ia juga merosakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai moral. Selain itu juga, berlakunya apabila seseorang itu memberi dan menerima ganjaran untuk mempengaruhi keputusan atau menyalahi amanah. Dan yang last sekali iaitu berlaku dalam sektor kerajaan dan swasta dan menjadi baras sosial. Okey, selepas itu hukum rasuah dalam Islam ialah haram secara mutlak dan ianya memberi, menerima dan menjadi orang tengah, so semuanya adalah berdosa besar. Termasuk dalam dosa kabair yang mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasuah juga menyalahi keadilan, amanah dan hak orang lain. Selepas itu, dalil Al-Quran yang termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 188, maksudnya larangan memakan harta secara batil, tidak boleh memberi harta kepada hakim untuk mendapatkan keuntungan dan menunjukkan larangan tegas terhadap sogokan dan penyelewengan. Dari tambahan juga dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menghukumi sesama manusia dengan teliti. Rasuah juga memantalkan prinsip keadilan dan amanah. Mengapa rasuah diharamkan? Kerana ia menggunakan kuasa ataupun amanah untuk kepentingan diri sendiri. Ia juga menzalimi orang yang layak menerima hak dan mengganggu sistem sosial, ekonomi dan pentadbiran. Ia juga menghapuskan nilai keadilan dan amanah dalam sistem kerajaan kita sekarang. Untuk kesan sosial pula, terdapat 4, ketidakadilan dan jurang sosial, hilang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Ia juga melahirkan sistem yang pincang dan menindas kepada rakyat-rakyat yang kurang. Juga akhir sekali melemahkan institusi negara. Kesan ekonomi juga akan melibatkan 4 perkara iaitu pembaziran sumber negara, penyalahgunaan dana awam, melemahkan daya saing negara, projek diberi kepada yang tidak layak dan pembangunan tidak seimbang. Kesan moral dan spiritual iaitu menghakis insan dan maruah manusia, hilang rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat menjadi biasa dengan rasuah dan mengakibatkan keruntuhan akhlak dan kehilangan pedoman hidup. Last sekali, untuk kesimpulan bagi isi saya, rasuah ialah dosa besar dalam Islam, merosakkan masyarakat, negara dan hubungan sosial. Umat Islam perlulah mengamalkan amanah, kejujuran dan tanggungjawab, menolak rasuah dalam apa bentuk sekalipun. Dan last sekali, hanya masyarakat bebas rasuah akan mendapat keberkatan Allah SWT. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya Edric Junis dari kursus
Integriti dan Anti Rasuah Section 4. Pandangan Kristian terhadap rasuah. Sebagai umat Kristian, rasuah dianggap dosa serius kerana ia menentang keadilan dan kebenaran Tuhan. Rasuah termasuk suapan, penyelewengan kuasa dan nepotisme, serta manipulasi sistem. Kitab suci secara konsisten mengecam ketidakjujuran dan penindasan akibat rasuah. Kesan terbesar termasuklah kepada golongan lemah dan akan merosakkan keharmonian sosial. Menurut ajaran kitab suci dan prinsip moral. Ulangan ayat 16 hingga 19 yang menekankan janganlah menerima suap sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Selain itu, Mika ayat 6 hingga 8 yang menekankan tentang manusia untuk berlaku adil. Selain itu, Yesus mengkritik munafik serta penyalahgunaan kuasa dan menekankan integriti. Kristen juga menekankan kejujuran dan tanggung jawab dan menolak ketamakan dalam kehidupan. Seterusnya, implikasi rasuah terhadap komuniti dan institusi. Hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin akan berlaku sekiranya rasuah diamalkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, undang-undang boleh dimanipulasi yang menyebabkan ketidakadilan. Rasuah juga mewujudkan ketidaksamaan sosial dan menindas golongan miskin. Akhir sekali, struktur moral masyarakat akan rosak apabila ketidakjujuran menjadi norma dalam masyarakat. Akhir sekali, pendirian Kristen. Rasuah akan merosakkan integriti individu, institusi, dan masyarakat. Selain itu, rasuah bertentangan dengan nilai kasih dalam ajaran agama Kristen, keadilan dan kebenaran. Seterusnya, menolak rasuah ialah tanggung jawab sosial dan rohani bagi setiap penganut agama Kristen. Dan akhir sekali, integriti hendaklah ditegakkan dalam semua aspek kehidupan untuk memelihara kesejahteraan dan keseimbangan masyarakat. Salam sejahtera, saya Jericho Lee, BK25110105 dari Section 4. Hari ini saya akan bentangkan tentang pandangan agama Buddha terhadap rasuah. Rasuah dalam perspektif agama Buddha adalah perbuatan yang tidak bermoral yang akan merosakkan keharmonian masyarakat. Ia bercanggah dengan etika Buddha yang menolak tamak, penipuan dan penyalahgunaan kuasa. Rasuah melakukan pelanggaran dalam 5 sila. Sila yang dilanggar adalah sila kedua, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, dan sila keempat, melibatkan penipuan, pemalsuan maklumat, dan pembohongan. Rasuah bertentangan dengan nilai metta, karuna, mudita, dan upeka. Rasuah ini tidak selaras dengan nilai kasih sayang, belas kasihan, kegembiraan atas kebaikan orang lain, dan keseimbangan emosi. Ia akan menyebabkan ketidakadilan, korupsi, dan keruntuhan kepercayaan masyarakat. Rasuah juga bertentangan dengan right livelihood, yaitu sumber pendapatan haruslah diperoleh secara jujur dan tidak memudaratkan makhluk lain. Ia juga menyatakan bahwa rasuah hanyalah kekayaan yang tidak sah dan menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Rasuah berpunca daripada 3 racun, yaitu loba sebagai dorongan utama rasuah karena keinginan yang berlebihan terhadap harta dan kuasa. Racun yang kedua adalah dosa, itu tindakan yang memudaratkan orang lain. Dan racun yang ketiga adalah moha, tidak memedulikan akibat buruk rasuah. Rasuah akan meninggalkan kesan kama, karena tindakan yang jahat akan menghasilkan kama buruk. Pelaku akan menerima akibat seperti kehilangan kepercayaan, tekanan batin, masalah undang-undang, dan hidup yang tidak tenang. Kesan kepada diri dan masyarakat pula, ia akan merosakkan kedamaian batin, mendorong budaya ikutan negatif dalam masyarakat, serta melemahkan institusi, menindas golongan yang layak, dan merosakkan peluang masyarakat. Sebagai kesimpulan, rasuah ini telah melanggar 5 sila, menghasilkan karma buruk, bertentangan dengan right livelihood, dan timbul daripada 3 racun. Oleh itu, penganut Buddha amatlah dituntut untuk menjauhi rasuah dan hidup berdasarkan kejujuran, integriti, dan
kesejahteraan sejagat. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Petrova Katerina Justin, dan untuk bahagian ini saya akan menerangkan pandangan agama Taoisme terhadap rasuah. Dalam ajaran Taoisme, rasuah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan agama Tao, kerana ia berpunca daripada ketamakan dan nafsu duniawi. Ketamakan ini menjauhkan manusia daripada jalan semula jadi dan keharmonian, serta mendorong penindasan terhadap golongan yang lemah. Tindakan seperti ini merosakkan keseimbangan masyarakat dan menggugat keharmonian. Selain itu, rasuah juga melanggar prinsip De, iaitu prinsip moral yang menekankan kejujuran, ketenangan, dan hati yang bersih. Seterusnya, ajaran dalam Tao Te Ching secara tidak langsung menolak amalan rasuah. Apabila kita melihat dalam bab 46, dinyatakan bahawa apabila pemimpin tamak dan menindas, rakyat akan menjadi gelisah. Tetapi, jika pemimpin sederhana dan adil, masyarakat hidup dalam damai. Bab 57 pula menunjukkan bahawa rasuah menyalahi prinsip Tao dan boleh menyebabkan kekacauan serta penderitaan sosial. Taoisme juga menekankan beberapa nilai moral yang secara jelas menolak rasuah. Antaranya ialah nilai kejujuran yang menyeru seseorang untuk menjauhi penipuan, nilai kesederhanaan iaitu tidak bersikap tamak kepada harta atau kuasa, nilai keseimbangan dan harmoni kerana rasuah ini merosakkan hubungan antara manusia, dan akhir sekali nilai kehidupan benar yang mengingatkan kita supaya sentiasa mengikut jalan yang betul dan selaras dengan ajaran Tao. Sebagai kesimpulannya, ajaran Taoisme dengan jelas menolak amalan rasuah kerana ia berpunca daripada ketamakan dan nafsu yang bertentangan dengan prinsip Tao. Individu yang benar-benar berpegang kepada ajaran Tao akan memilih untuk menjauhi rasuah dan mengamalkan nilai kejujuran, kesederhanaan, serta keseimbangan dalam kehidupan seharian. Akhirnya, masyarakat yang bebas daripada rasuah akan lebih dekat dengan jalan semula jadi, seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, iaitu kehidupan yang harmoni, tulus, dan selaras dengan alam. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Rainel Ajirus, nomor metrik BK25110006. Saya akan membentangkan pandangan agama Hindu terhadap rasuah. Isu rasuah dari perspektif Hindu. Rasuah bukan saja merosakkan sistem pentadbiran, tetapi juga menghakis integriti moral masyarakat. Dalam Hindu, rasuah dianggap adharma, yaitu perbuatan menentang kebenaran, keadilan, dan prinsip moral yang mengekalkan keseimbangan alam. Konsep Dharma dalam Hindu. Dharma ialah prinsip moral yang meliputi kebenaran, keadilan, tanggung jawab sosial, disiplin diri, dan keharmonian sejagat. Setiap orang mempunyai swadharma, yaitu tanggung jawab mengikut peranan masing-masing. Apabila seseorang melakukan rasuah, mereka mengabaikan dharma dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Rasuah dan pelanggaran dharma. Rasuah melanggar 3 aspek penting. Satya menolak kebenaran, nyaya menafikan keadilan, dan dira mengabaikan tanggung jawab sosial. Contohnya, pegawai menerima suapan atau doktor mendahulukan pesakit tertentu. Kesemua ini menggugat kepercayaan masyarakat. Satya dan ahimsa. Satya menuntut kejujuran, tetapi rasuah melibatkan penipuan dan manipulasi. Ahimsa pula bermaksud tidak menyakiti, tetapi rasuah membawa penderitaan seperti kemiskinan, pembangunan yang terbantut, dan ketidakadilan. Oleh itu, rasuah dianggap sebagai kekerasan sosial. Rasuah dan karma. Setiap tindakan ada akibatnya. Rasuah lahir daripada loba, ketamakan, moha, kejahilan, dan matsarya, yaitu iri hati. Walaupun terlepas daripada undang-undang, pelaku tetap menerima kesannya seperti hilang ketenangan, reputasi, dan keharmonian hidup. Bentuk rasuah moden. Rasuah wujud dalam banyak bentuk, misalnya politik,
pentadbiran, korporat, kesihatan, dan penguatkuasaan. Kesan utamanya ialah ekonomi perlahan, kos hidup meningkat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Moral dan tanggung jawab sosial. Hindu mengajar tanggung jawab sosial seperti lokas samgraha, dana, dan seva. Menolak rasuah adalah sebahagian daripada tugas untuk menjaga masyarakat dan menyucikan diri daripada sifat tamak. Secara keseluruhan, rasuah ialah adharma kerana melanggar dharma, satya, dan ahimsa, yang merosakkan moral, membawa karma buruk, dan menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Menolak rasuah adalah kewajipan moral dan spiritual setiap individu. Sebagai kesimpulan, dapatlah ditegaskan bahawa pandangan agama terhadap rasuah mencerminkan betapa seriusnya isu ini dalam kehidupan manusia, baik dari sudut moral, sosial maupun spiritual. Setiap agama menegaskan prinsip kejujuran, amanah dan keadilan sebagai tonggak utama kepada kesejahteraan masyarakat, dan rasuah jelas meruntuhkan seluruh asas tersebut. Rasuah memutuskan hubungan harmoni antara manusia, menghakis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, dan mewujudkan jurang ketidakadilan yang semakin melebar. Kesannya, masyarakat mula kehilangan kepercayaan antara satu sama lain, undang-undang tidak lagi dihormati, dan hak-hak kemanusiaan mula dicabuli oleh mereka yang tamak serta menyalahgunakan kuasa. Rasuah juga merosakkan struktur pentadbiran dan sistem ekonomi dan meruntuhkan asas spiritual. Bagi membantas rasuah, kita hendaklah berpandukan prinsip agama, menguatkuasakan undang-undang yang tegas, dan membina karakter bermoral dengan menghayati agama agar masyarakat dapat melangkah ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan bersih daripada rasuah.